Saudara pengurusi majlis, saudara Ustaz dan rakan panel, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Harmoni dan juga MPPK kerana menjemput saya untuk melontarkan satu dua pendapat pada pagi yang berbahagia ini. Tajuk pembentangan saya adalah peranan universiti dalam menangani tantangan masyarakat. Pada asasnya ialah kita akan membicarakan tentang fungsi universiti, apa yang universiti boleh laksanakan atau apa yang mereka tidak laksanakan atau apa yang mereka ketepikan. Tapi untuk pembentangan yang pendek ini saya tidak akan membedah secara terperinci persoalan di atas. Ini adalah satu pembentangan yang ringkas dan ringan sahaja. Cuma secara sepintas lalu saya akan bincangkan isu berkaitan dengan peranan dan tantangan yang dihadapi ini di peringkat universiti seluruh dunia dan juga di Malaysia khasnya. Pertama, kita lihat dalam slide saya itu adalah kewujudan universiti ini seperti terpampar di slide itu. Universiti ini adalah tarik tali atau tantangan dua pendapat, a place of inquiry, iaitu satu tempat berteduh, yang mana universiti ini adalah mencari ilmu demi ilmu. Ini adalah yang dikedepankan oleh Newman dalam menubuhkan Universiti Dublin pada tahun 1852 dulu. Dan yang satu lagi adalah pandangan oleh seorang saintis Britain, Francis Bacon, iaitu dalam filosofi utility, bahawa ilmu itu adalah untuk kegunaan manusia dan meringankan beban penderitaan mereka. Pasti ramai yang saya kira akan bersetuju yang mengatakan ilmu yang berguna atau useful knowledge itu adalah dapat digunakan untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya. Tetapi ianya tidaklah semudah itu. Sebab ilmu itu sendiri ada kekuatan dan keluhurannya, terutama berkaitan dengan falsafah, agama, spiritual dan ideologi. Ia bisa menjerumus kepada misalnya apakah ilmu sains itu berkecuali atau tidak berpihak atau berpihak. Atau adakah ilmu sains itu dipenuhi dengan nilai-nilai yang disebut sebagai value laden dan bermotif. Jadi sains itu sendiri ada masalahnya kalau kita bincang. Jadi ini boleh dibincangkan dalam hal isu falsafah sains dan sejarah sains kalau ingin mendalami isu ini. Seterusnya saya akan sentuh tentang peranan universiti di Malaysia dan tantangan yang dihadapi. Saya tidak dapat membicarakan secara komprehensif tapi akan memilih beberapa tantangan semasa yang perlu kita renungi bersama, ya. Antara tantangan tajuk-tajuk yang saya akan bincangkan nanti adalah pendemokrasian pendidikan tinggi, penarapan universiti atau universiti ranking, kepimpinan akademik dan akhir sekali tantangan COVID-19 dan juga bagaimana kita melepaskan diri atau mencari jalan keluar atau apakah kita mampu. Okey, baik, seperti yang ternyata di dalam slide itu, sedikit sejarah di Malaysia. Pada awalnya universiti ini adalah tempat pembelajaran dan juga pengajaran, iaitu peringkat tinggi, ya. Cuma sejak lebih banyak universiti ditubuhkan hingga 20 buah IPTA, ini tak kira IPTS lagi dalam masa 50 tahun, kita telah melihat pelbagai perubahan berlaku. Sehingga sekarang ini katakan pendidikan menjadi komponen yang sangat penting dalam universiti. Hingga ada kalanya ia mengesampingkan pembelajaran dan pengajaran. Terutama di peringkat prasiswata, ya. Dalam Pelan Strategi Pendidikan Tinggi Negara Langkahwi 2020 ini yang telah diketepikan atau dibuang daripada sejarah sekarang ini adalah masalah katakan yang kita hadapi dahulu. Terlampau banyak blueprint ataupun plan strategi yang kadang-kadang kita buat hanya bertahan satu penggal. Bila seorang menteri itu menjadi menteri, bila menteri lain dia tidak guna pakai lagi yang itu. Tapi baik, saya gunakan ini, saya anggap plan strategi ini adalah sangat penting. Dia merangka ada 4 fasa, katakan fasa 1, 2 dan 3. Jadi pada tahun 2020 ini kita sudah mencapai tahap apa yang disebut sebagai kegemilangan dan kelestarian atau juga world class, sudah terbilang. Tapi kita tahu kedudukan kita sekarang jauh masih lagi cuba mencapai kenyemalangan itu. Malah 4,5 universiti itu masih lagi peringkat pemerkasaan
dan peningkatan, iaitu empowerment dan enhancement. Baik, saya akan teruskan kepada topik yang seterusnya, iaitu sedikit saya lupa nak bagi tahu ada dalam slide yang seterusnya. Saya ambil slide ini adalah daripada blueprint, higher education blueprint. Ada 2 slide di sini. Sebab pada masa sekarang kita ada 20 IPTA dan kita ada lebih hampir 600,000 mahasiswa di setiap di IPTA, 20 IPTA, dan kira 33,000 pensyarah. Manakala di IPTS pula kita ada hampir sama banyak, hampir 600,000 juga mahasiswa, dan tapi bilangan pensyarahnya tidak sebegitu ramai. Dan dalam satu lagi saya dapati dalam bacaan saya, bilangan program pasca siswa di Malaysia ini telah meningkat 10 kali ganda, iaitu peringkat master dan doktoral dari tahun 1990 hingga 2010. Itu dalam masa 20 tahun kita telah melonjak secara rocket upward. Tapi sepatutnya kita pasti mempunyai mereka bijak pandai yang ramai. Kalau begitu banyak kita menghasilkan para doktora dan sarjana, ya. Baik, saya akan teruskan pada topik sebab masa tersingkat. Pendemokrasian pendidikan tinggi, ya. Itu adalah data-data dalam slide itu yang kita pergi ke seterusnya kepada, dan itu yang nombor 1 ni, pendemokrasian pendidikan tinggi. Sebab pendemokrasian pendidikan tinggi bolehlah dianggap sebagai satu eksperimen yang berjaya dilaksanakan oleh Malaysia dalam masa yang singkat berbanding dengan negara-negara lain. Dan ianya bertitik tolak dari usaha untuk membolehkan seramai mungkin mereka yang layak untuk mendapat tempat di universiti, terutama di peringkat ijazah pertama. Justru kerana mendapat ijazah dikira sebagai kenderaan, a vehicle untuk seseorang memanjat tangga mobiliti sosial. Apa yang dimaksudkan ini, kita keluar dari taraf sosioekonomi yang rendah atau dari kemiskinan keluarga kita dan ke kelas menengah yang banyak. Itu yang berlaku. Dan juga perlu diingat bahawa pendemokrasian juga menjadikan pendidikan tinggi lebih egalitarian, kesamaan timbul itu, dan sekaligus menghapuskan sisa-sisa elitisme. Elitisme ni maknanya bersifat elitis. Universiti sekarang sudah tidak begitu lagi, dan masalah ketidaksamaan peluang yang dulunya banyak timbul. Namun terdapat pengkritik. Kita harus menyedari bahawa ada pengkritik dan pendapat, dan kita hormati pendapat ini yang menamakan suasana ini sebagai apa yang disebut sebagai mediocrity egalitarian atau mediokrasi, yang mana sumber keuangan dibelanjakan untuk mendidik mereka yang mediocre, yang kurang cerdik sikit-sikit saja. Timbul perdebatan, pelopor meritokrasi mahukan golongan terpandai atau pintar diberi kemudahan, dan penggerak pendemokrasi yang mahukan kesamaan. Kesamaan, terutama sekali kesamaan peluang ataupun equal opportunity. Dan justru itu timbullah pelbagai kota yang disebut kadang-kadang affirmative action, tindakan afirmatif, dan juga seperti dasar ekonomi baru. Yang itu adalah tajuk yang berbeza untuk kita bincangkan secara mendalam. Satu lagi topik saya adalah penarapan universiti ataupun university ranking. University ranking ini adalah satu macam agama baru yang dianuti oleh universiti-universiti secara sejagat tahunya, terutama negara membangun yang ingin merasa mereka juga berada dalam liga perlumbaan pengajian tinggi dan diambil kira lah, counted katakan, walaupun kedudukan corok di bawah ratusan ataupun ribuan berbanding dengan universiti lain. But you are part of it. Kegilaan ribuan, kegilaan atau ketaksuban ini tidak terkecuali dari universiti-universiti di kalangan universiti di Malaysia ini. Sebenarnya bagi saya atau dari pembacaan saya, universiti ranking ini berkait rapat dengan apa yang ada ideologi yang disebut sebagai neoliberalisme yang menyokong pasaran bebas dan pasaran menentukan hala tujunya pasaran yang menentukan hala tuju masa depan dunia ini. Dan ini berkait rapat dengan apa yang disebut sebagai panji-panji globalisasi. Di bawah panji-panji globalisasi inilah universiti seluruh dunia telah diseduk
ataupun di-suck in ke dalam rangkaian pelbagai agensi universiti ranking yang bakal memberi rasa keracakan dan kehebatan palsu. Tanpa disedari, universiti telah dikawal oleh kuasa pasaran yang sentiasa mencari peluang dan habuan yang merupakan tunjang penyebaran ideologi neoliberalisme nanti. Tadi. Okey, itu secara ringkas. Dan satu topik yang ketiga adalah kepimpinan universiti. Untuk menjadi universiti yang tersohor, ciri utama adalah tabik urus sendiri ataupun self-governance, yang mana komuniti akademik mempunyai kuasa mengawal fungsi akademik yang utama seperti kemasukan mahasiswa, kurikulum, kriteria, graduasi, pengambilan atau pemilihan kaki tangan baru, dan juga hala tuju masa depan universiti secara bersama. Universiti bukanlah jabatan kerajaan dan juga bukan agensi perniagaan, ya. Saya ingat, semua kita perlu ingat hal ini. Kalau tidak, nanti kalau anda masuk dalam universiti, anda boleh sesat atau lemas kalau anda ingat ini adalah satu agensi perniagaan ataupun jabatan kerajaan. Itu yang ingin ditonjolkan oleh banyak pimpinan universiti. Kalau ada kepentingan ke arah perniagaan, dikatakan kepentingan kuasa atau autoriti digunakan sebagai jabatan kerajaan. Sebuah universiti yang berwibawa, saya kira memerlukan kepimpinan yang demokratik, yang mampu memenuhi dan menampung keperluan pelbagai disiplin dan menyelaraskan dan juga menentukan masa depan universiti secara demokratik. Bukan sekadar kita menjadi pak turut atau tiru-tiru sahaja, kita rasa kita dah hebat, ya. Keputusan ehwal akademik diputuskan oleh ahli akademik. Seperti Senate dan keputusan seperti contohnya seperti Senate, dan keputusan ehwal mahasiswa harus dah diputuskan wakil mahasiswa atau persatuan-persatuan mahasiswa. Dan juga saya ingin tegaskan di sini bahawa mereka yang masih kabur atau tertipu bahawa golongan akademik dan mahasiswa bukanlah kelompok bawahan, ya, sebenarnya kepada pentadbir akademik seperti yang ingin ditonjolkan oleh banyak pentadbir akademik di universiti-universiti tempatan. Contohnya seperti kita bukan orang suruhan naik chancellor, rektor, TNC, dekan atau ketua jabatan. Anggapan yang salah yang diutarakan oleh ramai pentadbir-pentadbir akademik yang merasakan universiti ini adalah milik mereka perlu dicabar dan dikuburkan. Kaki tangan akademik dan para profesor bukanlah pekerja suruhan, ya. Mereka adalah sebahagian daripada universiti. Adalah tidak masuk akal apabila kita memikirkan sebuah universiti tanpa para profesor, tanpa mahasiswa, hanya para pentadbir. Dulu saya pernah bicarakan bahawa universiti ini sebagai hamburger. Hamburger itu terdiri daripada dua komponen yang utama sahaja. Sama ada rotinya dan dagingnya. Begitu juga universiti. Yang lain itu penyebuk sahaja, ya. Itu secara umumnya lah. Semuanya ada fungsi, tidak semestinya tidak ada. Tapi kalau kita tengok komponen utama, jadi komponen utama ini tu boleh dipisahkan. Kerana kalau ada yang kita tonjolkan hanya roti saja, kita berbaik dengan roti saja atau daging saja. Itu tidak akan disebut sebagai hamburger, ya. Baik, Prof. Prof ada masa lagi dalam 3 minit. Untuk 1 minit ke? 3 minit. Okey, tak apa, saya secara ringkas saya sebutkan. Tak apa, nanti saya boleh berhentikan di sini bahawa saya kira dari segi kepimpinan universiti juga kita dapati bahawa setakat inilah saya mendapat universiti kita mengalami kegersangan daripada mencari tokoh-tokoh yang dapat menahoda universiti kepada taraf dunia. Setakat ini tak ada lagi lah. Setahu saya lah, mungkin benchmark saya begitu tinggi, tokoh-tokoh naik chancellor atau apa yang dapat menghodai, sebab ramai yang dilantik itu banyakkannya adalah berkait dengan pelantikan politik. Sampai hari ini baik zaman Pakatan Harapan ataupun zaman Perikatan Nasional atau zaman Barisan Nasional dahulu. Tentang COVID nanti saya boleh bincangkan kemudian lah, kot. Mungkin boleh disimpulkan dalam bahagian kesimpulan ke, Prof? Okey ke?
Okey, boleh pergi kesimpulan lah. Saya rasa sekarang ni dalam apabila menangani tantangan COVID ini, kita ada dua masalah. Yang satu masalah kecelaruan, tidak ada kepimpinan di peringkat IPTA dan juga ada IPTS dan Kementerian Pengajian Tinggi. Banyak kelang kabut yang berlaku sehingga hari ini tidak ada perkara yang jelas bagaimana kita menangani isu COVID ini. Dan salah satu jalan keluar saya kira adalah untuk menubuhkan task force di peringkat universiti, di peringkat pengajian tinggi dan juga peringkat negara. Malah di peringkat negara pun tidak ada satu task force high level. Hanya kita bergantung kepada Kementerian Kesihatan dan MKN. Kadang-kadang ruang lingkup mereka ini sangat terhad untuk menelaah pelbagai sudut dan pelbagai kecenderungan. Dan satu lagi saya rasa, pendidikan tinggi negara ini kalau kita terus ingin menjadi hub pengajian tinggi, sebab kita lihat tadi dari data tadi, separuh daripada mahasiswa adalah hampir 1,5 juta lebih adalah mahasiswa universiti swasta. Jadi saya cadangkan universiti swasta itu patut diselamatkan, sebab bila runtuh universiti swasta, 1,5 juta pelajar tidak ada, dengan sendirinya runtuhlah pendidikan tinggi negara. Kita jangan shock sendiri tentang IPTA sahaja. Kadang-kadang mereka terlupa. Ramai orang berbicara tentang IPTA, tentang cari makan mereka saja, tapi tidak melihat keseluruhan secara inklusif. Itu sangat penting. Menyelamatkan swasta. Kalau universiti kerajaan perlu ambil alih sementara untuk swasta, untuk selamatkan dia, untuk terus menjadi hub. Kalau kita nak ketepikan, nak menjadi hub, nak jadi corok balik, tidak apa. Sekian, terima kasih. Oh ya, saya lupa. Untuk akhirnya saya ada dalam slide itu ikrarnya. Last slide. Lagi, ya? Ini adalah dalam bahasa Arab. Ini Huda pandai ni kan. Al-tulab al-matahdun lan yuhazzimu abdan. Maksudnya mahasiswa tidak akan bisa dikalahkan. Bahasa Arab. Saya tak ambil hadis lah. Saya ambil apa yang ni. Asalnya daripada Student United shall never be defeated. Asalnya dari El Pueblo Unido Jamás será vencido, yang dikedepankan oleh sebuah lagu dari negara Chile semasa penggulingan Salvador Allende dahulu, iaitu oleh kumpulan Quilapayún. Sekian, terima kasih. Sekejap. Okey. Alright, silakan Prof. Ya. Mungkin sejak awal dulu zaman Engku Aziz dan sebagainya, mungkin pelantikan Naib Chancellor berdasarkan merit lah. Tapi setelah Akta Universiti dilaksanakan, banyak unsur-unsur pelantikan itu memang kita tidak dapat menolak logik. Orang yang kita lantik adalah orang yang sesuai dengan kita. Kalau pemerintah melantik orang itu sesuai dengan itu. Tapi prinsip itu melanggar kebebasan universiti itu. Tapi orang politik tidak mengambil kira hal itu. Asalkan program yang ingin dilaksanakan dapat dikawal di universiti. Jadi universiti itu telah didomestikasikan, didomesticated, telah dikembirikan katakan. Dan memang tidak dapat dinafikan. Pelantikan tu memang setengah orang tu punya, sebab satu lagi masalah yang saya lihat sekarang ini di universiti ini, pelantikan star scientist menjadi Naib Chancellor. Seseorang itu layak menjadi saintis yang baik, tapi bila dia jadi Naib Chancellor, dia bukan menjadi pentadbir yang baik. Kadang-kadang dia tidak tahu macam mana hendak menyelesaikan pelbagai masalah dari peringkat bawah sampai peringkat atas. Ramai yang begitu, tapi saya secara umum je lah. Jadi pelantikan itu harus, universiti itu harus dikatakan ditender secara terbuka, sesiapa yang paling layak. Tidak perlu endorsement dari AKEP atau apa. Itu yang berlaku. Masalahnya kita ambil orang yang dah ada cop, harus mengikuti latihan ke kepimpinan melalui tentu. Tapi kalau kita nak advertise, katakan iklan ke seluruh dunia, katakan yang terbaik itu mungkin datang dari Papua New Guinea, kita harus ambil dia. Tak mestinya dia harus datang ambil kursus kita je. Sebab itu sebab kita tidak boleh menakutkan universiti kita peringkat antarabangsa. Kita tercakup dengan apa yang kita, dengan acuan yang kita sediakan. Kita bisa bercakap tentang apa yang disebut sebagai think out of the box. Tapi kita masih menyuruh kita berfikir di dalam kotak itu. Macam kebebasan pelajar, diberitahu pelajar berapa persen boleh buat ini, buat tu. Itu adalah salah saya kira. Pada pandangan saya lah. Pelajar atau mahasiswa dan akademik harus cuba memperluaskan sempadan. Sempadan demokratik, sempadan kebebasan itu. Kita cuba. Sebab hidup di universiti ini adalah perjuangan yang berterusan. Kita tidak boleh menunggu bulan jatuh keriba. Itu adalah angan-angan. Sebab banyak macam kenaikan gaji dan sebagainya, kita berjuang 25 tahun untuk supaya
pensyarah mendapat DS 51 dan sebagainya. Tapi apabila dilihat sebagai budi bicara kerajaan yang baik hati. Tidak. Semuanya harus begitu juga union dan sebagainya. Jadi pelantikan saya rasa Naib Chancellor ini sangat penting sebab pimpinan itu akan menunjukkan kegagalan menangani COVID ini adalah kelemahan Naib Chancellor yang ada. Sebab tidak ada yang berani mempersoalkan. Tidak ada berani yang mencari inovatif, mencari jalan sendiri menyelesaikan. Sebab tidak ada apa yang sebagai orang yang melangkah ke frontier of knowledge sana. Itu. Okey, baik. Satu komen